Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1255. Antara paparan utama. Perlembagaan benarkan pembentukan kerajaan minoriti. Kompromi parti berbilang kaum dan Melayu selamatkan negara. Kaum Dayak enggan digoda dengan kuasa. Rakyat sengsara diperintah kerajaan PN. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin berkata Perlembagaan Malaysia membenarkan pembentukan kerajaan minoriti. Kerajaan ini dibenarkan apabila berlaku parlimen tergantung atau hang parlimen seperti yang terjadi pada pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini. Keputusan pilihan raya umum tersebut menunjukkan tidak ada mana-mana gabungan politik yang dominan sama ada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional atau Barisan Nasional yang berjaya mencapai angka majoriti mudah iaitu 112 kerusi. Menurut Hanifah, ramai pihak yang menjangkakan akan wujudnya kerajaan campuran di mana pemain utama adalah PH atau PN dan rakan kongsi mereka adalah BN dan beberapa parti lain bagi mencukupkan bilangan sebanyak 112 kerusi untuk membentuk kerajaan dengan majoriti mudah. Bagaimanapun, katanya bukan itu sahaja optionnya dalam Perlembagaan Persekutuan. Meskipun Perlembagaan Persekutuan tidak secara spesifik menawarkan formula yang tuntas dalam keadaan sebegini, namun saya berpendapat wujudnya alternatif selain kerajaan yang didirikan atas simple majority melalui idea kerajaan campuran. Hanifah menjelaskan alternatif tersebut. Saya berpendapat alternatif yang boleh juga dikira viable adalah yang di-Pertuan Agong membenarkan wujudnya kerajaan minoriti. Dalam konteks di peringkat persekutuan, saya bersetuju dengan pendapat Profesor Shad Faruqi bahawa dalam situasi sekarang mungkin yang di-Pertuan Agong bukan hanya sekadar melihat dari sudut angka sahaja bagi melantik seorang Perdana Menteri, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau berpendapat kewujudan kerajaan minoriti disebabkan PH yang dihadapan dari sudut memiliki majoriti kerusi iaitu 82. Maka PH sewajarnya dibenarkan untuk membentuk kerajaan minoriti adalah tidak salah dalam konteks perlembagaan. Mengenai aspek kestabilan kerajaan minoriti, Hanifah berkata, saya hujahkan dengan adanya undang-undang anti lompat, insya-Allah ia akan boleh menjadi kerajaan yang stabil meskipun ia hanya berstatus kerajaan minoriti. Mungkin juga ada yang bertanya macam mana sekiranya ada undi tidak percaya. Saya katakan fenomena undi tidak percaya boleh diatasi melalui sebuah mekanisme yang dipanggil CSA, Confidence Supply Agreement atau perjanjian keyakinan dan pembekalan dimeterai dengan gabungan politik atau dengan parti-parti politik tertentu. Jelasnya CSA menghadkan tindakan pihak yang terbabit dalam perjanjian tersebut. Secara mudahnya melalui perjanjian tersebut sebagai balasan atau imbalan tertentu, pihak yang memeterai perjanjian CSA dengan kerajaan minoriti itu tidak akan dibenarkan untuk melakukan perkara tertentu seperti tidak boleh bertindak membuat undi tidak percaya, tegas Hanifah. Di bawah perkara 40-2-A dan 43-2-A, pelantikan Perdana Menteri adalah fungsi budi bicara yang di-Pertuan Agong yang tidak diragui, kata Shad Faruqi dalam satu rencana. Sementara itu, 4 bekas Presiden Majlis Peguam dan beberapa aktivis berkata parti termasuk gabungan parti yang mempunyai bilangan kerusi tertinggi wajar terlebih dahulu diminta oleh Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan. Menurut mereka, selepas itu terpulang kepada parti berkenaan mendapatkan mana-mana pihak lain yang bersetuju menyertainya bagi memperolehi bilangan kerusi yang mencukupi untuk memperolehi majoriti ahli Dewan Rakyat. Dalam konteks sekarang, Gabungan Pakatan Harapan telah memperolehi jumlah undi terbesar 82. Mengikut konvensyen, ia harus diberi pilihan pertama untuk mendapatkan sokongan daripada parti lain untuk membentuk kerajaan. Kenyataan tersebut dibuat oleh pakar undang-undang Tan Sri Zainuddin Ali, Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof, Datuk Ambiga Srinivasan, Datuk Gurdel S. Nijar, Datuk Kutubul Zaman Bukhari, Datuk Yo Yang Po,
Christopher Leong dan Raghunath Kesavan. Kumpulan itu turut disertai Persatuan Patriot Kebangsaan diwakili Presidennya, Brigadier Jeneral Bersara Datuk Muhammad Arsyad Raji dan aktivis kemasyarakatan Ivy Josiah. Berdasarkan contoh di negara-negara lain, parlimen yang tergantung membawa kesan buruk kepada ekonomi negara. Ini kerana pelabur akan menunggu sehingga sebuah kerajaan terbentuk sebelum mempertimbang untuk membuat pelaburan. Dalam keadaan yang tidak menentu ini, semua terkesan termasuk budak-budak naif pertama kali mengundi yang terpengaruh dengan fitnah di media sosial dan memanjangkan dosa fitnah itu. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional telah mencapai kata sepakat untuk membentuk kerajaan negeri di Pahang dan Perak siang tadi. Dalam sidang media khas, Ahli Dewan Negara Perak Tan Sri Muhammad Anwar Zaini memaklumkan mengenai pembentukan kerajaan. Menurut beliau, untuk bersikap adil, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah turut memanggil wakil daripada Bersatu, Datuk Zainul Fazi Faharuddin dan PAS Razman Zakaria bagi mendapat kepastian sama ada Perikatan Nasional mempunyai nombor yang cukup untuk membentuk kerajaan negeri Perak. Beliau berkata Perikatan Nasional mengaku tidak memiliki jumlah yang mencukupi itu. Sultan Nazrin juga menerima menghadap wakil daripada UMNO iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Tampan Datuk Seri Saarani Muhammad bersama Wakil Pakatan Harapan Ahli Dewan Undangan Negeri Tebing Tinggi Dr. Abdul Aziz Bari. Muhammad Anwar berkata hanya satu nama calon yang diserahkan iaitu Saarani yang juga pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak dan bekas Menteri Besar Perak. Acara angkat sumpah Menteri Besar Perak diadakan kira-kira jam 5 petang. Sultan Perak juga bertitah agar pembentangan perbelanjaan negeri Perak dapat segera dibahaskan. Kabar angin bahawa Menteri Besar Perak akan dipegang oleh Wakil Pakatan Harapan nampaknya tidak benar. Bagaimanapun, pengurusi amanah Perak, Datuk Asmuni Awi yakin kerjasama PH UMNO di Perak akan menjadi kerajaan yang stabil. InsyaAllah kerajaan ini stabil sebagaimana yang dikehendaki oleh rakyat demi kemakmuran dan kesejahteraan, kata Asmuni dalam satu kenyataan melalui satu klip video pagi tadi. Pada pilihan raya umum ke-15, Pakatan Harapan menang 24 kerusi, Perikatan Nasional 26 kerusi, manakala UMNO Barisan Nasional 9 kerusi. Difahamkan Razman dikatakan akan menjadi Menteri Besar jika Perikatan Nasional membentuk kerajaan campuran dengan UMNO BN. Namun, angan-angan Razman untuk menjadi Menteri Besar Perak itu tidak kesampaian, walaupun sudah diwar-warkan dalam media sosial oleh penyokong mereka. Sementara itu, di negeri Pahang, 8 Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan menyatakan sokongan untuk menubuhkan kerajaan negeri dengan Barisan Nasional. Dalam pilihan raya umum ke-15, Barisan Nasional memenangi 16 kerusi Dewan Undangan Negeri, manakala Pakatan Harapan mempunyai 8 kerusi. 6 daripadanya adalah DAP manakala 2 lagi melalui Wakil Keadilan. Maknanya Perikatan Nasional yang memiliki 17 kerusi Dewan Undangan Negeri juga gagal membentuk kerajaan negeri bersama Barisan Nasional. Sebelum ini, keputusan pilihan raya umum ke-15 lalu memperlihatkan kerajaan Pahang dan Perak tergantung kerana tidak ada mana-mana gabungan parti memperoleh majoriti mudah bagi membentuk kerajaan. Nampaknya UMNO memang benar-benar telah meletakkan batu nisan kepada muafakat nasional yang selama ini terkubur tanpa tanda. Cakap-cakap pemimpin PAS bahawa mereka akan membentuk kerjasama dengan UMNO BN dalam kerajaan negeri dan persekutuan nampaknya tidak diterima oleh pucuk pimpinan UMNO Barisan Nasional. Ini boleh dianggap sebagai penolakan muktamad UMNO Barisan Nasional terhadap pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Nampaknya bagi Barisan Nasional, antara dua mudarat Perikatan Nasional adalah mudarat besar. Ekstremisme perkauman dan agama yang dimainkan oleh Perikatan Nasional selama kempen pilihan raya umum ke-15 memberi mereka banyak kerusi tetapi tidak dapat diterima dalam konteks pembinaan negara bangsa dan imej Malaysia di peringkat antarabangsa sebagai negara berbilang kaum. Alhamdulillah jika UMNO memahaminya bahawa negara ini bukan milik Melayu sahaja. Menarik untuk direntas luahan isi hati Presiden Dayak National Congress Paul Raja terhadap tindak tanduk Parti Gabungan Sarawak GPS yang begitu teruja untuk bersama dengan Perikatan Nasional membentuk kerajaan persekutuan. Saya rasa gemetar apabila membaca GPS sedang bersungguh-sungguh meneruskan pakatan dengan Perikatan Nasional terdiri daripada PAS dan Bersatu, Barisan Nasional dan GRS. Ini dilakukan walaupun mereka berada dalam kumpulan minoriti. Apa yang membuatkan saya cemas ialah GPS merangkak ke PN semata-mata untuk berada dalam kerajaan.
Muhyiddin seorang bigot dan dia baru sahaja memperlekeh masyarakat Kristian Malaysia dengan menuduh mereka dan orang Yahudi yang merancang untuk mengkristiankan Malaysia jika Pakatan Harapan menang, kata Paul dalam satu kenyataan. Menurut beliau, PAS dengan 49 ahli parlimen adalah parti yang paling dominan. Bukan satu rahsia lagi bahawa PAS adalah sebuah parti ekstremis agama yang berikrar untuk memperkenalkan hukum hudud di Malaysia apabila mereka berkuasa. Menjadi parti tunggal terbesar di Malaysia sekarang, siapakah GPS dengan hanya 22 ahli parlimen untuk mengatakan tidak kepada PAS dalam melaksanakan undang-undang dan dasar di Malaysia, bidasnya. Beliau berpendapat meletakkan PAS berkuasa akan membatalkan semua slogan GPS Sarawak for Sarawakians yang bermaksud mengekalkan status quo Sarawak sebagai sebuah negeri sekular di mana semua kaum hidup dalam harmoni dan menghormati antara satu sama lain. Paul juga menganggap tunduk kepada PAS Perikatan Nasional bermaksud melupakan semua alasan dan perjuangan untuk MA63 bagi mengekalkan Sarawak sekular. Beliau juga mengecam Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang kerana penghinaannya terhadap orang Dayak pada satu ketika dahulu. Jadi, apa makna MA63 apabila GPS tidak dapat mengatasi godaan kuasa dan meletakkan permaidani merah untuk Hadi Awang bagi mengenakan undang-undang dan dasar agama di Malaysia termasuk Sarawak? Hadi seorang yang fanatik agama dan rasis. Beliau menghina orang Dayak sebagai orang menggunakan cawat. Beliau kemudian berkata hanya bumi Islam sahaja yang boleh memerintah Sarawak, tempelaknya. Paul mendakwa GPS tidak memahami asas demokrasi Parlimen Westminster dan peruntukan Perlembagaan Persekutuan di mana parti yang mempunyai jumlah terbesar mempunyai hak untuk membentuk kerajaan. Oleh itu adalah salah untuk GPS bersama dengan pihak yang kalah mencuba membentuk gabungan dan merampas hadiah daripada pemenang. Menghormati undang-undang dan perlembagaan adalah amat penting kepada wakil rakyat. Jika GPS tidak boleh menghormati undang-undang dan perlembagaan demi untuk memenuhi nafsu kuasa, bagaimana kita rakyat boleh mempercayai mereka? Setiap pegawai yang dipilih bersumpah untuk menegakkan perlembagaan dan undang-undang negara. Kami mengharapkan GPS menjadi lebih mulia dan waras dan PAS yang memimpin kerajaan persekutuan tidak akan menggunakan GPS jika mereka menghargai status dan keharmonian di Malaysia secara keseluruhan. Tegas pemimpin Dayak tersebut di akhir kenyataannya. Demikian pandangan pemimpin kaum Dayak di Sarawak terhadap Perikatan Nasional. Diharap kaum Dayak tidak menyalahkan pemimpin Melayu Islam yang tidak sama pendirian dengan pemimpin Perikatan Nasional. Pendirian mereka, kelakuan mereka dan parti politik mereka tidak mewakili Islam yang indah rahmatan lil alamin. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menafikan Barisan Nasional pernah berunding dengan pengurusi gabungan Parti Sarawak, Datuk Patinggi Abang Abdul Rahman Zohari Haji Openg untuk memberikan persetujuan penubuhan kerajaan bersama Perikatan Nasional. Barisan Nasional tidak pernah sama sekali berunding dengan gabungan Parti Sarawak GPS untuk memberikan persetujuan penubuhan kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional PN. Saya juga ingin memaklumkan tiada sebarang perundingan dengan PN setakat ini yang boleh membawa maksud kepada adanya persefahaman untuk membentuk kerajaan dengan gabungan berkenaan, tegasnya dalam satu kenyataan. Ahmad Zahid juga mengingatkan komitmen kesemua ahli parlimen BN yang memenangi pilihan raya umum ke-15 bahawa mereka telah menandatangani akta janji dan memberi mandat kepada beliau selaku presiden untuk menentukan apa-apa gabungan politik dalam penubuhan kerajaan. Sehubungan ini, mana-mana ahli parlimen yang melanggar arahan parti akan mengakibatkan pelepasan keahlian parti termasuk kerusi parlimen selaras dengan Undang-Undang Larangan Ahli Dewan Rakyat Bertukar Parti seperti yang termaktub di bawah Perkara 49A Perlembagaan Persekutuan, tegasnya. Terdahulu, Abang Johari berkata mereka bersetuju membentuk kerajaan persekutuan menerusi kerjasama dengan 3 lagi gabungan iaitu PN, BN dan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Menurut beliau, keputusan membentuk kerajaan campuran itu dibuat demi mengukuhkan dan menstabilkan negara serta kesejahteraan rakyat. Abang Johari juga menegaskan GPS bersetuju pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sebagai calon Perdana Menteri. Sementara itu, Mahyadin dilaporkan berkata pihaknya mempunyai sokongan yang mencukupi daripada parti dan beberapa ahli parlimen untuk membolehkan dirinya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri ke-10. Beliau berkata keyakinan itu diperoleh susulan pertemuan beliau dengan Abang Johari dan pengurusi Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Sri Haji Jinur. Pada 20 November 2022, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Sri Ahmad Fadil Syamsuddin mengeluarkan kenyataan bagi pihak Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah.
Dalam kenyataan tersebut, baginda mengingatkan bahawa negara memerlukan sebuah kerajaan yang stabil, berwibawa dan berintegriti untuk menjaga kemaslahatan rakyat dan memacu agenda kesejahteraan negara. Seri Paduka Baginda mengajak rakyat untuk bersama mendoakan semoga proses pembentukan kerajaan baru ini dipermudahkan dan berjalan lancar demi kepentingan dan kemakmuran negara menurut Istana Negara. Berdasarkan kenyataan tersebut, jelas bahawa Yang di-Pertuan Agong mahukan kerajaan yang melaksanakan tadbir urus baik agar stabil, berwibawa dan berintegriti. Malangnya pimpinan GPS hilang ingatan bahawa 3 perkara tersebut tidak wujud semasa pentadbiran 17 bulan Mahiyadin dan Kabinet Saiz XXXL yang berasaskan kepada Scheme of Things. Negara huru-hara dengan perintah kawalan pergerakan yang panjang dan aktiviti ekonomi terjejas teruk, rakyat tertekan kerana hilang pekerjaan sehingga mengangkat bendera putih dan ratusan membunuh diri. Inflasi meningkat, nilai mata wang ringgit merudum berbanding dengan dolar Amerika dan pelabur melarikan diri. Kerajaan mengambil jalan mudah menyalahkan pandemik COVID-19 dan menggantung parlimen kerana takut berhadapan dengan persoalan berhubung perbelanjaannya oleh wakil rakyat pembangkang. Semua kesengsaraan rakyat itu tercatat dalam sejarah yang tidak akan dapat dinafikan. Kini, Perikatan Nasional yang mendapat 73 kerusi parlimen berbanding Pakatan Harapan yang mendapat 82 kerusi mahu diangkat sekali lagi menjadi kerajaan. Malah Mahiyadin ketika mengulas kenyataan Ahmad Zahid yang menafikan berunding dengan PN atau GPS berkata, kalau ada antara lain ke ahli-ahli parlimen yang buat keputusan untuk sokong saya, itu hak ahli parlimen. Ini bersandarkan perlembagaan negara, katanya seperti dipetik Malaysia kini. Mahiyadin masih tidak insaf dan terus menggalakkan ahli-ahli parlimen yang dipilih rakyat mengkhianati parti mereka sendiri. Anda mungkin tidak takut kepada ahli politik lawan dan rakyat, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat nanti Allah menghakimi. Di dunia ini rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.